Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dimuliakan semua mahasiswa College di Politeknik Mara Kuala Lumpur, yang mana kita bersyukur pada hari ini kita dapat adakan kelas offline dan juga online secara serentak. Okey, apa khabar semua dalam online? Semua okey Tapi masih tak ramai. Adakah masih ada yang belum Ustaz lagi add dia ataupun admin? Benarkan dia masuk? Kalau tak ada, bagi tahu sekarang ni ada 11 orang saja. Okey, pada pagi ini kita akan sambung tentang Tamadun Melayu Teras Tamadun Malaysia. Yang mana dalam hasil pembelajaran kita pada hari ini kita akan melihat menerangkan asas-asas pembentukan Tamadun Melayu, menjelaskan kesinambungan antara Tamadun Melayu dan Malaysia, dan mengenal unsur Tamadun Melayu sebagai dasar kebangsaan Malaysia. Dan kandungan dalam silibus kita pada kali ini, kita akan tengok apakah dimasukkan dengan konsep Melayu, asas Tamadun Melayu, pandangan semester Tamadun Melayu, teori kedatangan Islam ke tanah Melayu, kesan Islam dalam Tamadun Melayu dan sejarah pencapaian Tamadun Melayu, dan juga dalam pelbagai bidang. Ini antara kupasan kita yang kita akan cuba terangkan pada hari ini, insya-Allah. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan Melayu? Kalau kita melihat kepada konsep Melayu, Melayu ni maknanya apa? Iaitulah kita lihat kepada konsep tamadun itu sendiri, yang mana lokasinya berada di wilayah Asia Tenggara yang dikenali sebagai gugusan Kepulauan Melayu. Itu yang pertama. Kalau sebut Melayu, dia adalah nama tempat, satu tempat kegugusan Kepulauan Melayu, ataupun nama Nusantara, ataupun nama alam Melayu, ataupun kita boleh panggil gugusan Kepulauan Melayu Indonesia. Inilah 4 nama yang diberikan oleh para sarjana dalam membicarakan soal tanah Melayu. Dan apabila sebut tanah Melayu, 2 elemen penting, antaranya bahasa mesti berbahasa Melayu, dan agama adalah beragama Islam. Ini antara yang telah disebut oleh scholar tamadun ataupun kita kata sarjana Melayu. Dan kalau kita tengok kepada konsep Melayu, istilah Melayu merujuk kepada ras ataupun genetik ataupun biologi, iaitulah sekumpulan manusia yang ada genetik yang sama dan berasal dari alam Melayu. Mana satu genetik yang sama. Ada pandangan mengatakan orang Melayu ni adalah keturunan daripada Yahudi yang ke-12. Yahudi ni ada keturunan dia pelbagai, kita kata daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam. Maka salah satunya mereka membawa ke Asia, mendiami Asia Tenggara. Ada pandangan. Yang kedua, berbudaya Melayu. Maknanya apa? Pegangannya, amalannya berteraskan adat istiadat Melayu. Maknanya dia berteraskan kepada budaya Islam. Orang Melayu budaya Islam. Pakai tudung. Islam kan pakai tudung, menutup aurat. Kan? Orang Melayu bertoleransi. Islam tasamuh, ada tasamuh. Orang Melayu bersopan santun, berbudi bahasa. Orang Melayu maknanya dia ada budaya hormat menghormati. Ini orang Melayu lah.
Ini yang kedua, berbudaya Melayu. Apa makna budaya? Budi campur daya. Maknanya jadi budaya. Yang ketiga, berbahasa Melayu. Bahasa yang dituturkan di seluruh kepulauan Melayu. Maknanya dia gunakan bahasa yang standard. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni merujuk pada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Bajau, bahasa banyak lagi bahasa lain lah. Macam-macam bahasa lah. Bahasa Perak, bahasa Pahang, orang Temelur, orang Kuantan, bahasa Tembeling, macam bahasa lah. Maknanya dia berbahasa Melayu. Sebut Melayu bukan hanya sekadar cakap, kita kata dengan nama Melayu, boleh jadi bahasa Negreto, bahasa Senai. Tahu Senai? Tahu, pernah cakap Senai? Orang asli, bahasa asli. Itu bahasa asli tu orang Melayu lah tu. Bahasa Mindanao, Selatan Thai, itu semua bahasa Melayu. Cuma rumpun Melayu itu telah distandardkan bahasa baku, bahasa Melayu lah. Ini orang Melayu lah ni. Ataupun kita kata orang Kedah, Perlis, Sabah, Sarawak, Kadazan, Dusun, semua tu adalah bahasa Melayu. Okay. Dan kalau sebut alam Melayu, kan, sebut alam Melayu, sebut alam Melayu maknanya merangkumi kepulauan Melayu yang merentasi Asia Tenggara hingga sempadan Australia. Itu Melayu. Orang Melayu. Jadi jangan kita kata Melayu ni hanya orang Malaysia saja, orang Indonesia saja, ataupun orang Filipin saja. Tidak, termasuklah kalau ikut situ Selatan Thai, termasuklah di sebahagian Irian Jaya tu kan, Papua New Guinea tu contohlah. Dan orang Melayu yang merantau ataupun berhijrah, bukan jadi pelarian salah guna pula orang Melayu jadi pelarian. Orang Melayu yang merantau, yang berhijrah, melepasi kepulauan Melayu, pergi ke mana? UK, London, New Zealand, pergi ke Amsterdam, pergi ke mana-mana lah. Dia panggil Melayu diaspora. Melayu diaspora. Dan kalau kita tengok perkataan Melayu dalam Perlembagaan Malaysia, perkara 160, Melayu ditakrifkan lazimnya berbahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu dan beragama Islam. Itulah Melayu. Kan, sebut Melayu dia mesti mengamalkan adat istiadat Melayu. Apa yang terkenal Melayu? Dengan kerisnya, dengan tenggoloknya, dengan apa lagi? Itu orang Melayu lah asal. Dan orang Melayu ni antara orang yang gagah berani. Dan sebut Melayu, bahasa Melayu, Melayu dalam erti bahasa Jawa, Melayu ni makna lari lah. Tapi kalau kita tengok bahasa standard, Melayu ni makna tempat yang tinggi. Malaya, seperti Melaya, Universiti Melaya, contoh kan. Malaya, Banjaran Himalaya, tempat yang tinggi. Sebab tu Melayu ditakrifkan satu bangsa yang kukuh, kuat, tempat yang tinggi. Jadi orang Melayu ni orang yang hebat. Itu Melayu. Okey. Jadi apakah asas tamadun Melayu? Apakah asas tamadun Melayu? Apa asas dia? Okey, yang mana tamadun Melayu ni? Masyarakat Melayu ada structure yang tertentu. Structure sosialnya, raja, ulama, pembesar, pedagang, petani. Ini dalam structure orang Melayu. Raja, maka ada ulama yang akan menasihatkan raja dalam bab agama. Alhamdulillah negara kita macam tu. Raja mesti ada mufti. Mufti yang akan nasihatkan raja.
Kita ada pembesar, menteri-menteri ataupun pentadbir-pentadbir negara, kementerian-kementerian. Kita ada pedagang, ni orang yang berniaga, dan juga petani, yang kita kalau tak ada petani kita tak makan, kebeluran gitu. Maka kemunculan tamadun Melayu dikaitkan dengan kemunculan pusat-pusat kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu ni berpusat biasa di tepi sungai. Kenapa biasanya di tepi sungai? Pertama, mudah pengangkutan. Yang kedua, sumber makanan, ikan dan sebagainya. Ini asas pada tamadun Melayu. Dan bagaimanakah asas pembentukan tamadun Melayu? Masyarakat Melayu dikatakan telah mula bertapak sejak 5,000 tahun dulu. Dan kemunculan tamadun dan masyarakat Melayu berteraskan penguasaan pertanian. Dulu berniaga tak ada sistem barter, maka bertanilah, tanam padi, setahun sekali berbuah. Sekarang teknologi setahun 2 kali. Akan datang mungkin teknologi lagi setahun 4 kali padi. Amalan mesyuarat dalam kalangan masyarakat Melayu mencerminkan nilai kesaksamaan anggota masyarakat dan lazimnya diamalkan dalam masyarakat desa, manakala golongan istana berkuasa mutlak. Ini antara asas pembentukan tamadun Melayu, musyawarah. Dan nilai-nilai luar turut mempengaruhi masyarakat Melayu seperti Hindu, Buddha, Islam, Barat. Kan? Jadi sebenarnya orang Melayu dia tidak menyembah banyak Tuhan. Ada satu kajian mengatakan, sebelum Islam datang, orang Melayu tetap menyembah satu Tuhan. Dipanggil Tuhan yang Maha Esa juga. Sebab kita kata dah asasnya orang Melayu ni kemungkinan agama ataupun keturunan daripada Yahudi. Jadi Yahudi dia membawa asas yang sama, Tuhan itu Esa lah, Tuhan itu Esa. Dan istimewanya masyarakat Melayu boleh menyesuaikan diri dengan nilai luar dan nilai tempatan. Maknanya adaptasi lah. Dia boleh buat penyeragaman secara adaptasi ini. Okey, boleh teruskan Bagaimanakah tamadun Melayu ini muncul dan menguasai perdagangan laluan dagang? Kena. Pertama, wujudnya kerajaan Melayu seawal 2500 tahun dahulu. Maknanya wujud kerajaan Melayu yang awal. Seperti mana? Di Lembah Bujang di Kedah, di Kuala Selinsing, Perak, yang mana membuktikan terdapat pelabuhan-pelabuhan yang mengendalikan perdagangan. Maknanya dengan wujudnya kerajaan Melayu awal ini, wujudnya pusat perdagangan. Dan antara nilai yang dapat dilihat berteraskan aktiviti ekonomi perdagangan, iaitulah interaksi dengan masyarakat luar. Bagaimana dia berlaku hubungan kolaborasi, berlaku dengan mereka hubungan dengan masyarakat luar yang bersifat terbuka, yang menghormati undang-undang tempatan. Pada masa itulah, dan mengambil kira pandangan pihak lain. Maknanya kemunculan tamadun ini dia dalam keadaan bertoleransi. Itu nilai yang ada lah. Nilai dengan masyarakat luar. Dan macam manakah pembentukan empayar Melayu sebelum Islam? Wujud pengaruh agama Hindu-Buddha pada kerajaan Melayu awal. Buktinya apa? Wujudnya monumen keagamaan seperti Candi Lembah Bujang di Kedah, Candi Borobudur di Indonesia, Angkor Wat di Kemboja. Ini bukti menunjukkan wujud pengaruh Hindu-Buddha. Kenapa tak wujud pengaruh yang lain? Ada pengaruh lain, mungkin kita tak jumpa. Apakah pengaruh lain itu? Dan binaan kuil-kuil tersebut menggambarkan ketinggian kesenian tersendiri masyarakat Melayu ketika itu. Kalau kita tengok Borobudur, kita tengok Angkor Wat, menunjukkan seni estetika masyarakat Melayu pada masa itu.
Dan empayar Melayu yang besar dan luas, empayar Funan, empayar Sriwijaya menguasai laluan dagang, dan termasuklah Majapahit, kerajaan Majapahit. Dan kerajaan Melayu seperti Langkasuka dan Berwas di Tanah Melayu, Sriwijaya di Indonesia dicatat dalam catatan sejarah sarjana India dan China. Ini menunjukkan wujudnya pengaruh pembentukan empayar Melayu sebelum Islam. Jadi sebelum Islam dah ada dah kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu. Okey, apa yang berlaku selepas kedatangan Islam? Selepas kedatangan Islam telah membentuk sebuah tamadun baru yang mana menjadikan tamadun Melayu gemilang seperti Kesultanan Melayu Islam Melaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Pasai, Kerajaan Perlak, Kerajaan Kotani, Kerajaan Johor Riau, yang menjadikan intelektual dan persuratan Melayu. Maknanya kerajaan-kerajaan ini menjadikan Islam, tamadun Islam, ajaran Islam sebagai dasar kepada kerajaan mereka. Itu Kesultanan Melayu Islam. Jadi Melayu kita sebut Islam sebab ada orang Melayu yang tak berapa nak Islam. Maka antara karya yang dihasilkan Hikayat Raja Pasai, Hikayat Hamir Hamzah, Hikayat Hang Tuah, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Adat Raja-Raja Melayu, Sulatin, Sejarah Melayu. Disebut dalam kitab-kitab lah. Ini menunjukkan berlaku perubahan kepada karya-karya yang bersifat menceritakan tentang sebuah keagungan kerajaan. Dan antara tokoh ilmuwan Melayu yang lahir pada zaman ini, Hamzah Al-Fansuri dari Pensyuat, Arsyad Al-Banjari dari Banjar, Syekh Daud Al-Fattani daripada Fattani, dan juga Yusuf Al-Makassari, Yusuf daripada Makassar, Indonesia. Dan bukan sekadar itu, istana, masjid, sekolah pondok, madrasah berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu. Bahkan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa lingua franca, mother tongue. Maknanya bahasa Melayu ni bahasa antarabangsa lah. Dan pelaksanaan undang-undang Islam dan adat seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka bukti tamadun Melayu Islam. Ini menunjukkan tamadun Melayu Islam. Contohlah. Okey. Jadi macam manakah Islam datang ke tanah Melayu? Ada 3 teori mengatakan Islam ni daripada tanah. Maknanya Islam datang ke tanah Melayu, ada 3 teori. Pertama dibawa daripada India. Yang kedua daripada Cina dan Campak, dan yang ketiga daripada Arab. Ketiga-tiga statement ini ada betul. Maknanya ada kronologi sifat yang berlaku kepada 3 teori tersebut. Kenapa pula Islam daripada Arab? Kenapa Islam pula daripada India? Kenapa Islam daripada Cina? Ini persoalan yang kita lakukan. Sebab apa? Sebelum Islam datang, perdagangan antara Semenanjung Arab dengan Cina berterusan telah berlaku pun. Maknanya pada masa itu mereka telah menjalankan, kita panggil apa? Perdagangan, bisnes, ekspor import. Okey, kalau kita tengok Islam datang daripada India, kebanyakan sarjana barat menyokong teori ini seperti Snow Hangroje, B. Harrison, Thomas Arnold dan juga Winston Mugito. Mereka berpendapat Islam datang ke tanah Melayu dibawa oleh pendagang Islam India Muslim ataupun India Islam. Dan pendapat Mugito kata apa? Islam dibawa dari Gujarat, daripada India. Buktinya apa? Penemuan persamaan batu nisan di Pasai 1428 Hijrah
dan di Gresik 1419 dengan Gujarat. Ini maknanya daripada India. Sedangkan Islam disebut oleh Thomas Enoch, Islam dibawa daripada Bangla dan juga Malabar. Kan? Malabar ni kat bawah, kat bawah India. Hujahnya apa? Persamaan mazhab daerah ini dengan alam Melayu, iaitu mazhab Syafi'i. Maknanya persamaan itu menunjukkan pandangan Enoch diterima daripada India, Islam daripada India. Dan yang ketiga, kebanyakan teori sarjana barat ini tidak diterima. Kerana apa? Ahli sejarah mengatakan ini tidak hukum. Macam mana pula daripada India? Bukannya Islam lahir ke India, contohlah. Tapi walaupun begitu, kita tetap menerima Islam dari India. Sebab Islam pernah pun memerintah India juga. Okey. Bagaimana Pak Islam daripada China? Menurut laporan Cina Islam, orang Arab telah sampai ke China pada dinasti Pang 627. Wawa, Nabi hidup ke dah wafat pada ketika itu? Wawa. Nabi wafat bila Wawa? Nabi wafat saya kata. Ya, nyanyi. Wafat. Wawa. Nabi wafat 632. Ini menunjukkan pada dinasti Pang Nabi masih hidup 627. Sebab itu dia kata orang Arab telah sampai ke China pada dinasti Pang. Maknanya orang Arab yang menyampaikan dakwah ke China. Itu contoh. Wahab Abi Kabsyah, utusan Nabi, telah sampai ke Canton dan meninggal di sana. Khalifah Osman bin Affan juga pernah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas ke Canton dan membina masjid di sana. Dan pada tahun 878 tercetus pemberontakan di Canton. Ekoran tidak puas hati terhadap pencapaian ekonomi orang Islam. Keadaan ini mendorong orang Arab Islam melarikan diri, mencari perlindungan hingga ke alam Melayu. Antara bukti teori Islam disebarkan oleh orang Arab dari China ke alam Melayu, penemuan batu nisan bertarikh 1039 dan tugu yang tercatat hukum Islam 1025 di Campa. Maknanya Islam lebih awal lagi daripada Melaka. Melaka Islam bila 1409. Tetapi batu nisan ni yang dijumpai ini di tanah Melayu bertarikh 1039 dan tugu yang tercatat hukum Islam 1025 di Campa. Maknanya Islam di Campa lebih awal. Sebab tu ada pandangan mengatakan Islam, kerajaan Islam Campa turun ke tahun ke-1000 lah. Sehinggalah tahun ke-1200 jatuh kerajaan Islam Campa disambung oleh kerajaan Pasai. 1200 sampai 1400 jatuh kerajaan Pasai disambung oleh kerajaan Melaka. 1400 sampai 1511 jatuh kerajaan Melaka disambung kerajaan Aceh. Nampak tak? Itu dibagi Islam awal dekat Campa dan masyarakat Islam Campa sampai sekarang ada. Dan sarjana menyokong teori ini iaitu SQ Fatimi dan juga R.O. Wisted. Maknanya Islam daripada China. Dan Islam dibawa dari Arab. Maknanya Islam datang ke tanah Melayu ini dibawa daripada Arab. Kebanyakan ahli sejarah
termasuklah seperti Dr. Syed Muhammad Nukil Al-Attas, Dr. Hamka menyokong teori ini. Hujah apa? Islam dibawa terus dari Arab, iaitulah pengaruh tulisan Jawi ataupun huruf Arab. Cuma ada penambahan disesuaikan dengan sebutan tempatan seperti ga, nya, ca, pa, nya. Ini huruf tambahan disesuaikan dengan tulisan Rumi. Ini pertama. Yang kedua, bacaan tata cara bacaan Al-Quran di alam Melayu mirip dengan bacaan di Arab dan tidak mirip dengan orang India atau Cina. Jadi orang Melayu ni baca betul. Okey. Dan yang ketiga, pengislaman raja-raja Melayu oleh pendakwa Islam dari Arab seperti Maharaja Darbar di Kedah pada 1136. Itu dikatakan Islam lebih awal daripada Melaka. Dan juga yang diislamkan oleh Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad daripada Yaman, dan juga para mesyuara telah diislamkan oleh Syekh Abdul Aziz dari Jeddah yang menukar namanya Sultan Muhammad Shah. Walaupun ada pakar sejarah kata tak betul. Kita ambil lah dia orang buat kajian, tak payah kita nak protes sangat. Mereka buat kajian, mereka telah menyatakan. Seterusnya pengaruh Islam dan perkataan Arab seperti perkataan kita luar Arab, kerusi Arab, sultan Arab, syukur Arab, dan nama-nama yang kita ada macam Najwa bisikkan pun Arab. Nama Elisha tahu ke mana. Nama apa lagi? Farhana di mana ya? Fariha, gembira kan? Mana gembira? Jadi banyaklah macam nama Ustaz, ilmu kan, pengetahuan, knowledgeable. Contohlah. Jadi semua tadi itu pengaruh Arab telah sampai begini. Anda kata kita kalau pengaruh Cina mungkin nama lain, Jamaluddin. Itu mungkin pengaruh Cina. Jamaluddin kan, jadi Jamaluddin. Dan hubungan perdagangan Arab dan alam Melayu telah terjalin sejak sebelum kedatangan Islam. Maknanya telah ada. Dan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan dikatakan telah menghantar armada perang berdakwah di kerajaan Hindu Sriwijaya di Jawa. Pada ketika itu Ratu Shima di Jawa. Dan kajian menunjukkan kebanyakan raja-raja Melayu seperti Brunei, Aceh, Patani, Campak, Pahang, Johor, Terengganu, Perlis berketurunan Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kenapa? Keturunan Nabi, termasuklah dengan nama Habib, nama Said, dan beberapa nama lain lagi lah. Itu adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi setelah Islam datang ke tanah Melayu, mengubah orang Melayu. Dulu orang Melayu suka berkembang, sekarang orang Melayu sudah tidak lagi berkembang. Dulu orang Melayu suka buat perkara-perkara tak masuk akal. Buat apa? Kan, kalau nak tanam padi, dia sembelih lembu, dia letaknya daging lembu. Tengok di Palu ni kan. Setiap tahun dia buat upacara untuk sembelih lembu, buang dekat laut. Masa upacara buang tu, tiba-tiba datang tsunami, menghantam Palu contoh kan. Jadi macam itulah antaranya kesan-kesan. Dan orang Melayu banyak lagi lah kan, terkenal dengan kisah-kisahnya. Dan apakah kesan Islam di tanah Melayu? Bisa ada kesan. Sesuatu bisa ada kesan. Pertama, kesan akidah. Kedatangan Islam telah merubah kepercayaan, corak hidup dan pandangan semesta masyarakat Melayu daripada kepercayaan Hindu Buddha dan animisme. Kan? Maknanya daripada kepercayaan Hindu Buddha dan animisme kepada percaya Tuhan yang Maha Esa. Hanya Tuhan yang Esa, satu. Katakanlah Tuhan itu satu.
Dan masyarakat Melayu mempercayai dan mengimani Allah dan Rasul-Nya. Kita percaya, yakin Allah sebagai Tuhan dan Nabi sebagai utusan Allah. Dan antara asas pandangan tamadun Melayu, percaya kepada Allah yang Maha Esa, pencipta, pentadbir, pemelihara alam. Yang kedua, konsep perhitungan dan pembalasan di akhirat. Maknanya apa? Maknanya wujud konsep perhitungan dan pembalasan. Yang ketiga, yakin kepada pembalasan amalan baik dan sebaliknya. Kita buat baik, dapat baik. Buat jahat, dapat kejahatan. Dan menghormati maruah dan martabat manusia, melakukan keadilan dan kebebasan, dan kesederhanaan dan keseimbangan dalam hidup antara jasmani, rohani, emosi dan juga akal. Inilah keseimbangan dalam kesan aspek akidah. Kita tak boleh begitu senang mengatakan sesuatu yang beremosional, yang melibatkan akal, fikiran, tak logik akal. Kita tak boleh beza antara pelarian dengan hijrah. Maknanya tak masuk akal lah. Kita tak boleh beza antara refugee dengan migran. Migran kan. Maknanya berpindah daripada kampung ke bandar, kita tak panggil pelarian, tetapi kita panggil berhijrah lah. Kita kata kita mengatakan dia telah berhijrah daripada bandar, daripada kampung ke bandar. Kalau dalam aspek pelarian ini untuk mendapatkan suaka politik dan bantuan. Dan seterusnya, walaupun adat, kepercayaan Hindu Buddha dan animisme masih diamalkan oleh masyarakat Melayu pada peringkat awal kedatangan Islam, namun kelamaan ianya mula terhakis. Dulu mungkin ada pengaruh, sikit sebanyak tidak lagi berlaku. Ini kesan yang pertama, aspek akidah. Yang kedua, aspek politik. Wujud pusat kerajaan Islam di alam Melayu seperti kerajaan Islam Aceh, Perlak, Samudra Pasai, Melaka, Mataram, Kedah, Johor, semua ini menunjukkan kesan daripada Islam datang ke tanah Melayu, lahirnya kerajaan-kerajaan Islam. Dan sistem pemerintahan bersultan diperkenalkan, jawatan mufti turut diperkenalkan bagi menasihatkan sultan dalam hal ehwal agama Islam. Ini antara kesan yang besar kepada kerajaan ataupun politik. Seterusnya, aspek sosial. Terdapat nilai-nilai persamaan taraf antar manusia. Tidak wujud lagi sistem perhambaan dan amalan kasta sebagaimana yang diamalkan sebelum kedatangan Islam. Sungguh pun masih kedapatan perbezaan status antara golongan bangsawan dengan rakyat, tetapi perbezaan itu tidaklah begitu ketara. Ini aspek sosial. Dan Islam mengajar anggota masyarakat Melayu untuk mengeratkan hubungan persaudaraan sesama Islam. Tolong bantu membantu, bahu membahu, tolong jamin menjamin. Ini aspek sosial. Dan seterusnya, aspek undang-undang. Undang-undang yang berlandaskan pada syariat Islam diperkenalkan, seperti hukum kanun Melaka dan hukum laut Melaka di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan pengaruh undang-undang Islam turut menggantikan undang-undang adat yang dapat dilihat dalam undang-undang Pahang, undang-undang Johor, perlembagaan Terengganu gitu. Ini ubah undang-undang. Maknanya Islam datang merubah undang ciptaan manusia kepada undang yang Allah Ta'ala telah tentukan. Ini antara bentuk perubahan yang wujud. Kalau kita tengok kepada aspek ekonomi, iaitu kedatangan Islam telah meningkatkan aktiviti perdagangan. Namun aktiviti seperti pertanian, peternakan masih berjalan. Walaupun kita kata niaga ni boleh untung banyak juta-juta, tapi ingat masih lagi kita perlu kepada pertanian sebagai sumber makanan, pertendakan pun untuk makan juga. Tapi yang paling penting Islam buat perubahan dalam aspek ekonomi, iaitu aspek riba.
Riba ni maknanya dia ambil lebih daripada yang tak sepatutnya. Dia pinjam RM10, bayar RM12. Merampas dan penipuan dalam jual beli tidak lagi diizinkan. Dan bagi mendapatkan keredaan Allah, kepentingan umum, kekayaan yang diperolehi hendaklah dikeluarkan zakat dan digalakkan berwakaf dan melakukan amal. Kena buat kerja-kerja bantu orang susah. Kan, bantu fakir miskin contoh Maka kesenian, aspek kesenian yang diubah oleh tamadun Islam, iaitulah antara lain pengaruh dalam aspek seni, iaitulah arkitektur Islam. Lahirnya arkitek Islam. Contohnya kita tengok masjid yang ada nilai unsur menara dan juga kubah-kubah yang hebat. Arkitektur Islam buat rumah mesti dalam keadaan tidak membelakangi kiblat lah. Macamlah mereka arkitektur Islam dibuat secara epigrafi dengan membuat monumen-monumen seperti kita tengok di Terengganu adanya batu bersurat di bulatan Kuala Terengganu tu kan. Ada kaligrafi. Kaligrafi ni tulisan Arab ataupun kita kata tulisan khat. Khat ni pula banyak. Ada khat sulus, rikaah, khat ijazah, khat kufi, khat macam khat lah. Dan ada seni ukir. Macam mana mengukir? Belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu. Belajar ketika tua macam melukis di atas air. Itu patahlah. Jadi ukir ni ukir apa? Ukir macam-macam bentuk ukiran lah. Seni logam, macam mana buat kapak, tombak, macam-macam lagi lah. Dan sebagainya, banyak lagi lain Ada aspek seni. Termasuklah dalam aspek seni mempertahankan diri. Orang Melayu terkenal dengan silat yang dipanggil silah. Silah ni maknanya solat ataupun pertahanan. Orang boleh panggil silat. Ada silat. Siapa yang kaki silat macam ni? Macam-macam silat ada bacaan-bacaan tertentu dalam silat ni baca ayat Quran Kalau kita tengok kepada aspek arkitektur atau seni bina, dapat dilihat pada bangunan masjid, surau, madrasah, istana, rumah, kota dan sebagainya. Kita tengok orang dulu hebat dia buat rumah. Rumah dia kadang-kadang besar je tu sejuk. Ada sistem dia buat rumah ada saluran dan sebagainya. Khusus tentang masjid yang merupakan pusat ibadah umat Islam mempunyai beberapa ciri asas. Pengaruh kesenian Islam seperti ada bumbung, kubah, mihrab, mimbar, menara dan tulisan-tulisan khat yang menghiasi dinding masjid. Biasanya masjid ada nilai estetika tersendiri Kita tengok epigrafi seperti prasasti atau batu bersurat dan juga batu nisan. Kebanyakan terdapat tulisan-tulisan kalimah Arab dan potongan ayat Al-Quran serta angka Arab. Batu nisan di langgar Kedah misalnya terdapat cacatan kalimah syahadah dengan tulisan khat kufi. Manakala prasasti di Terengganu terdapat nasihat dan perintah bagi mentaati hukum-hukum syarak. Maknanya prasasti ditulis dekat batu bersurat itu supaya kita hendaklah patuh kepada hukum syarak yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini kesan kepada aspek seni. Begitu ke aspek bahasa dan sastra. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa lingua franca, mother tongue, bahasa antarabangsa. Kita bertutur bahasa Melayu, orang Jepun boleh faham bahasa Melayu. Contohnya itulah. Dan sistem tulisan Arab Jawi. Tulisnya macam Arab, bacanya Melayu. Itu Jawi itu. Muncul sastra Melayu syarikat Islam seperti prosa dan puisi. Prosa contohnya hikayat Nabi Muhammad, hikayat bulan terbelah, hikayat Nabi itu. Dan juga puisi, syair perahu, syair burung pingai karya Hamzah Al-Fansuri, syair Nur Muhammad, syair Nabi Ayub. Ini semua ini adalah dalam aspek bahasa dan juga sastra. Dan begitu juga pendidikan dan ilmu syariah. Kedatangan Islam telah menyemarakkan perkembangan ilmu pengetahuan berbanding sebelum Islam.
Mana Islam datang, bagaimana proses menuntut ilmu diperkembangkan. Antaranya ilmu yang diberi perhatian, ilmu usuluddin yang berkaitan dengan teologi agama, ilmu tentang usul agama. Mana berkaitan dengan akidah, tauhid kepada Allah Ta'ala. Itu ilmu usuluddin. Yang kedua, ilmu fiqh, ilmu berkaitan dengan rule of law, undang-undang, macam mana fiqh ibadat, fiqh ibadat, macam mana fiqh muamalat, macam mana dalam bab muamalat. Muamalat termasuklah perbankan, dalam takaful, ar-rahnu, dalam gadaian, semua itulah. Dan dalam bab fiqh munakahat, macam mana nak kahwin, bercerai. Dan juga dalam bab tasawuf, bab akhlak, macam mana kita nak menjaga hati. Ini adalah kesan daripada tamadun ataupun Islam datang ke tanah Melayu, mengubah paradigma ilmu masyarakat. Dan antara kitab penting menjadi rujukan Dur Manzum Abu Ishaq As-Sirazi, kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, dan juga kitab Minhaj Talibin oleh Imam An-Nawawi, dan menjadi bacaan-bacaan sehingga hari ini di Masjid Surau dan di tempat-tempat pengajian tertentu. Dan aktiviti pendidikan berlaku di istana, rumah-rumah ulama, di masjid, surau, institusi pondok, madrasah, dan terdapat guru-guru yang diimport daripada Arab, daripada Parsi, daripada Turki, dan daripada serata seluruh dunia. Dan perkembangan ilmu dan pendidikan ini telah melahirkan ulama seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri, karyanya Hidayah Al-Iman, Sirat Al-Mustaqim, dan juga Syekh Abdul Rahman Ad-Raub Al-Pansuri, karya Umdah Al-Muhtajin. Pada ini antara ulama-ulama yang lahir. Dan banyak lagi ulama-ulama lain yang lahir kesan daripada Islam datang ke tanah Melayu. Mana Islam datang ke tanah Melayu menyebabkan terangkat maruah orang Melayu Islam. Dan anda kata hari ini orang Melayu tak nak ambil Islam sebagai din, maka mereka hina diri mereka sendiri. Okey. Apakah sejarah pencapaian tamadun Melayu? Kalau kita tengok, yang pertama, kerajaan dan sistem pemerintahan. Inilah hebatnya orang Melayu. Wujudnya beberapa buah kerajaan Kesultanan Melayu membuktikan tamadun Melayu telah mencapai kegemilangan dalam pemerintahan dan pentadbiran. Dan antara kerajaan Melayu iaitulah kerajaan Sri Buza Islam di Palembang, kerajaan Pasai di Aceh, dan juga kerajaan Melayu Melaka di Tanah Melayu, Patani di Thailand, Johor Riau, Mataram, Sulu, dan sebagainya. Ini antara kerajaan setelah Islam sampai ke alam Melayu dan merubah paradigma cara fikir, cara gerak kerja, cara berpolitik, cara untuk mentadbir diubah oleh kerajaan ini. Dan setiap kerajaan melaksanakan sistem pemerintahan berasaskan Islam. Contohnya hukum kanun Melaka dan hukum laut Melaka dilaksanakan oleh kerajaan Melayu Islam Melaka, dan hukum kanun Pahang dilaksanakan oleh kerajaan Melayu Pahang. Dan sistem pemerintahan kerajaan Melayu ini ditulis di naskah Melayu dan batu bersurat. Ini kesan yang pertama. Yang kedua, aspek ekonomi. Bagaimana kegiatan ekonomi orang Melayu, iaitulah berdagang, berpusat di pelabuhan-pelabuhan di alam Melayu. Dan antara pelabuhan yang terkenal contohnya pelabuhan di Pasai, Melaka, Aceh, dan banyak lagi yang lain-lain. Semuanya menyebabkan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Dan aktiviti perniagaan di pelabuhan sentiasa dipantau oleh jawatan khas yang ditubuhkan. Ini ada orang yang memantau perniagaan ini, ikut spek SOP ke tidak. Dan kegiatan perdagangan memberi kesan kepada kemunculan bandar-bandar ataupun pekan-pekan. Dan masyarakat pedalaman turut mengambil kesempatan memasarkan hasil mereka di pekan ataupun di bandar. Dan penggunaan mata wang dalam urusan perdagangan membuktikan pencapaian tamadun Melayu dalam bidang ekonomi. Maknanya orang Melayu dah ada duit sendiri, menggunakan wang sendiri. Kalau kita tengok aspek pendidikan, yang mana pendidikan dalam masyarakat Melayu berlaku secara formal dan juga tidak formal. Pendidikan formal berteraskan pengajian Islam seperti ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Itu ilmu tauhid, mengesahkan Allah. Dalam ilmu fiqh, kita sebut tadi ada fiqh ibadah,
PK ni macam mana cara kita nak beribadat, macam mana kita nak tahu dalam bermuamalat, macam mana kita nak berkahwin, nikah kahwin, macam mana dalam bab jenayah, hudud qisas dan takzir. Yang belajar di institusi tertentu, masjid, pondok dan madrasah, ini secara formal. Dan pendidikan tidak formal, ia adalah pengetahuan diperoleh secara tidak langsung dalam kehidupan masyarakat, seperti kemahiran berfikir aras tinggi, macam mana kita berfikir, kita berbudi bahasa, menghasilkan teknologi terkini, latest up to date, pertukangan, pembuatan kraft tangan dan macam-macam lagi secara tidak formal, yang mana kita boleh belajar secara indirect, direct ataupun indirect. Dan buktinya pencapaian pendidikan dalam Tamadun Melayu, wujudnya institusi pendidikan Islam, iaitulah istana dihaskan untuk golongan sultan dan juga bangsawan, dan di rumah-rumah ulama membuka kelas pengajian agama kepada orang awam. Ini dulu ulama-ulama buka kat rumah madrasah, sekolah, buka lah kat rumah kuliah, maka orang datang belajar. Hari ni tak, kita ceramah dekat dalam pintu seorang-seorang, maka orang dengar online. Macam ustaz kan, ustaz ceramah ini, ada pula orang dalam grup ni dengar ceramah kuliah ustaz kepada online. Jadi sekarang dia teknologi lah. Akan datang mungkin hanya tekan button tertentu, keluar automatik ya. Okey, apakah bukti pencapaian? Iaitulah wujud institusi pendidikan Islam di istana kita sebut tadi. Yang kedua, kecenderungan sultan menguasai pendidikan Islam. Sultan belajar dan bahkan ada sultan di tanah Melayu menjadi ulama. Contohnya Sultan Sulaiman di negeri Selangor. Dia mengajar kitab. Dia sultan tapi mengajar kitab. Dia hebat. Yang ketiga, kemunculan golongan intelektual Melayu. Mereka berperanan menyebarkan pengetahuan dalam bidang agama dan falsafah. Dan yang keempat, kelahiran naskah-naskah Melayu ataupun manuskrip Melayu. Dan naskah ini dihasilkan merangkumi segala aspek kehidupan seperti perubatan, ilmu falak, undang-undang, pemerintahan, pertanian. Semua ini maknanya adalah kesan dari aspek pendidikan dalam pencapaian tamadun Melayu. Begitu juga dengan aspek komunikasi. Ia terjalin melalui hubungan perdagangan, diplomatik dan juga budaya. Komunikasi ini banyak diasaskan oleh polisi pemerintah sehingga terjadi interaksi antara rumpun Melayu. Dan pemerintah kerajaan Melayu turut berinteraksi dengan tamadun lain, seperti termasuk mereka berinteraksi di Eropah. Buktinya apa? Ada surat yang melibatkan komunikasi antara Raja Melayu dengan pihak kerajaan British. Ini maknanya aspek komunikasi. Seterusnya sastra. Macam mana kesan daripada tamadun Melayu ke atas sastra? Wujud prosa dan puisi. Karya dalam bentuk karangan menjelaskan satu prosa, dan juga puisi, karya yang memaparkan kemahiran bahasa dan penggunaan kata. Kan? Puisi macam mana puisi? Contoh puisi. Kan? Puisi, gurindam, macam-macam lagi lah. Ada istilah-istilah. Dan penulisan sastra meliputi bidang kenegaraan, pemerintahan, agama Islam, undang-undang dan lain-lain lah. Ini aspek sastra, mana berkembang dalam masyarakat. Ini kesan daripada tamadun Melayu. Dan juga kemahiran pembuatan. Masyarakat Melayu terkenal dengan kemahiran pembuatan barang keperluan yang dipenuhi dengan ciri agama dan nilai estetika. Orang Melayu terkenal buat apa? Buat rumah tanpa menggunakan paku, contohnya. Ada dekat Negeri Sembilan. Guna tanggam, sistem tanggam. Dan teknologi dulu lah orang Melayu hebat. Banyak lagi yang kita nyatakan. Seterusnya, apakah pandangan semesta nilai tamadun Melayu? Orang Melayu terkenal dengan nilai apa? Apakah orang Melayu ni hebat dalam aspek apa? Kalau kita tengok tadi, itu hanya pencapaian dalam aspek fizikal. Macam mana pula dalam aspek kita kata spiritual? Pertama, orang Melayu hebat dari aspek akidah Islam. Mereka percaya Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal dan berkuasa mutlak, dengan sifat-sifat segala kesempurnaan. Itu pertama, akidah Islam. Maknanya keyakinan Tuhan itu esa, dan meyakini Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, ketaatan kepada sultan. Orang Melayu memang taat kepada sultan, tak boleh dapat dipisahkan. Sultan suruh apa, ikut. Ini satu kelebihan.
pada ketaatan bersultan bersesuaian dengan firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan juga pemimpin dari kalangan kamu. Maknanya dalam konteks ini sultan lah. Sultan itu pemimpin kita. Kita kena taat selagi sultan tidak mengarahkan kita melakukan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, berpengaruh kepada adat. Sebab tu orang selalu sebut, orang Melayu dia kata biar mati adat, biar mati anak, jangan mati adat. Ini menunjukkan kepada kita orang Melayu sentiasa berpegang kepada adat. Adat ni apa? Kebiasaan ya. Kebiasaan yang betul, betulkan yang biasa ya. Yang keempat, memuliakan orang tua. Orang lebih tua daripada kita. Ni budaya orang Melayu. Kita akan jumpa orang lebih tua daripada kita, kita bisa bagi salam. Assalamualaikum Pak Cik, apa khabar? Lama tak jumpa. Pak Cik sihat ke? Kan? Maknanya kita memuliakan orang tua ataupun mak bapak kita. Fala taqul lahumā uff. Jangan kamu kata wala tanharhumā. Kan? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Maknanya janganlah kita kata kita kata pun tak boleh dengan mak ayah kita. Maknanya katalah dengan lemah lembut. Mengutamakan keluarga dan silaturahim. Orang Melayu utamakan keluarga. Sebab tu tak ada gelandangan dalam masyarakat Melayu, sebab mereka mengutamakan keluarga. Tapi kadang-kadang jarang berlaku orang yang mengutamakan keluarga. Dia utamakan kawan, kan? Jumpa kawan, lepak dengan kawan. Seterusnya, orang Melayu terkenal dengan saling menghormati, hormat, toleransi. Dia tidak pentingkan diri sendiri. Seterusnya, orang Melayu terkenal dengan meraihkan tetamu. Kan? Tetamu nak apa dibagi semua. Orang Melayu terkenal dengan bertimbang rasa. Orang Melayu terkenal dengan berbudi bahasa, bersopan santun. Orang Melayu terkenal dengan kekompakannya, bermuafakat. Orang Melayu suka bergotong royong. Ini nilai yang terdapat dalam tamadun Melayu. Agak-agak hari ini nilai-nilai ada lagi tak? Tinggal nilai 3. Ini kita letak berapa nilai ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nilai kan? Tinggal nilai 3. Duduk kat negeri 9. Yang lain sudah hilang. Pergi mana kita tak tahu. Maknanya perlu kita tengok balik nilai-nilai ini, kebiasaan orang dulu bagaimana. Pencapaian dalam pelbagai bidang, antara dalam persuratan, kesenian dan sains dan teknologi. Sebenarnya banyak lagi pencapaian dalam bidang-bidang lain. Pelbagai bidang banyak Tapi kita ambil yang ni dulu. Yang mana kalau kita tengok sebelum ini banyak sastra lisan dan hikayat seperti cerita mitos Putri Santubo, cerita legenda Mahsudi, cerita Mergas Tua, Sang Kancil, Pantun, Gurindam, Soraka. Ini semua ni kita kata sebelum Islam. Kan? Macam-macam lah cerita. Tersebutlah kisah sebuah merpati terbang sejoli hingga pidahan meranti. Contohlah, banyak lagi lain Maknanya kadang-kadang cerita-cerita ini untuk menghiburkan masyarakat pada ketika itu. Tapi hari ini setelah Islam datang, berubah. Bukan lagi cerita dongeng yang kita kupas. Macam hari ini kita belajar terus kitab-kitab tertentu. Kitab contohnya Saribul Asyikin karya Hamzah Pansuri, Sastra Kenegaraan Tajus Salatin karya Bukhari Al-Jauhari contohnya. Historiografi Salatun Salatin karya Tun Sri Lanang. Hari ini dinobatkan Pustakaan UKM, Pustakaan UKM sebagai dipanggil Tun Sri Lanang Astronomi Ilmu Falak karya Syekh Ahmad Al-Fattani gitu kan. Matematik Raudhah Al-Hasab fil A'mal Al-Hisab karya Syekh Ahmad Abdul Latif Al-Katib. Menunjukkan pada kita kalau sebelum Islam datang kita dengar cerita dongeng-dongeng. Batu bertangkuk lah kan. Tapi selepas Islam datang, kita mohon kepada cerita-cerita ilmu yang sebenar dalam bab-bab yang sebenar. Ini kesan. Seterusnya, apakah aspek kesenian yang telah disumbangkan dalam tamadun Melayu? Pertama, aspek tari. Islam tidak melarang tari menari, tetapi janganlah isteri orang menari depan suami orang. Mana tari yang dibenarkan? Kalau perempuan yang menari, biarlah dia menari depan suami, dia menari depan orang perempuan saja, tak payah selfie pula. Dan menari mestilah tidak mendedahkan aurat.
Kan tidak diekspos ke mana-mana media sosial tu contoh. Jadi aspek tari menari ini bukan dilarang, tetapi kena jaga batas yang sepatutnya. Yang kedua, aspek seni muzik. Islam melahirkan seni muzik seperti nasyid, apa lagi yang dibuat oleh seni muzik, qasidah, puji Nabi, puji Allah Taala dalam lagu kan. Muzik apa yang dibenarkan? Di keheningan malam tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Contoh. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudratmu, ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradatmu. Contoh. Ini maksudnya ada muzik yang dibenarkan. Bukan muzik-muzik yang suka-suka hati je. Kan? Macam muzik Peter Pan, muzik Metallica ataupun apa-apa muzik lah. Kamu boleh menyanyi tak masalah, tapi sekadar untuk tidak melepas sihat. Nak menyanyi muzik Islam ada saluran tertentu lah boleh Banyak lagi nasyid ke apa sebagai boleh, tak masalah. Seterusnya ukiran khot. Ukiran kita mengukir, boleh tak kita mengukir binatang tak boleh. Ukir benda yang mendatangkan, contohnya orang kata tak boleh kita lukis makhluk yang bernyawa. Itu adab benar Dan juga kita melukis patung, tak boleh. Ada kalau kita letak cahaya dia ada bayar, tak boleh. Maka tak boleh. Khat, tulisan khat, aspek seni khat. Ada khat kufi, khat ijazah, khat diwan. Khat macam-macam khat lah. Tulisan jawi itu kita bentukkan dia dalam bentuk yang cantik. Rika'ah, khat sulus, kan? Macam-macam Jadi khat ini pun seni. Jadi kalau hari ini anak muda seperti kamu tak tahu nak buat apa, belajarlah khat. Kamu pandai buat khat apa? Pandai khat apa? Kita tak pandai. Kena belajar khat, ambil kursus khat. Nanti ada anak, ajar anak pula buat khat. Contoh. Makna kena belajarlah khat. Ada dalam Islam juga seni bela diri. Kalau kita sebut tadi, dia itulah panggil silat. Silat ni sirah. Solah ataupun kita kata penghubung lah. Maknanya istilah. Kita ada contohnya silat gayung, silat cekak. Cekak apa? Cekak apa? Cekak pinggang. Itu bukan nak silat, itu nak bergaduh orang cekak pinggang. Silat cekak. Buku pula usah nama cekak Ya, silat cekak Hanafi, contoh kan. Banyak lagi ada kita kata ambil Kung Fu daripada China kan. Capoeira dari Jerman tu. Macam-macam lah, tak ada masalah. Bagaimana? Taekwondo kan. Judo, apa lagi? Karate, Muay Thai, semua tu boleh kalau kamu rasa perlu kepada bela diri. Kenapa perlu bela diri? Islam mengajar kita untuk berenang, melunggang kuda dan juga kita memanah. Ini antara sunnah yang Nabi suruh. Bahkan Allah Ta'ala sebut wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah min ribatil ghaib. Dan hendaklah kamu mempersiapkan diri dengan segala bentuk kelengkapan. Dengan mempersiapkan apa? Kuda perang. Ribatul ghaib. Maknanya satu kuda perang yang mana perlunya pertahanan. Untuk apa? Untuk menggerunkan musuh. Bela diri lah. Kesenian dalam Islam Jadi tak ada masalah. Kamu minat apa, kamu boleh buat. Kamu boleh latih, kamu boleh buat persatuan, boleh buat NGO, boleh buat apa semua boleh. Dalam aspek seni bela diri. Begitu juga dalam aspek pertukangan. Macam mana Islam mengajar kita pandai sekadar bela lampu. Ni mentol tercabut.
buat sendiri. Paip tercabur buat sendiri. Nampak ketukangan, tukar-tukar sikit, modify, seni tenun, sulaman, anyaman. Tenun ni kain songket, dan sulaman disulam-sulam, dan anyaman buat tikar lingkuang sebagainya. Ni. Dan juga seni kulinari, kuali menari, kan? Macam mana memasak patin tempoyak? Boleh? Tak boleh, kan? Macam mana masak siakap 3 rasa? Pandai? Tak pandai juga, pandai makan je. Jadi maknanya macam mana kursus kamu kena belajar masak. Masaklah apa saja. Ada 10,000 jenis masakan. Try lah belajar sikit. Hari ni satu belajar. Macam mana nak masak tertarik 1 jam, tahu? Tertarik 1 jam tahu pula. Maknanya kadang-kadang ini adalah aspek kesenian dalam Islam, yang mana seni masak berada. Macam mana kita nak sediakan masak? Masakkan dalam masa 20 minit hingga 30 minit siap. Hidangan untuk 5-6 orang satu keluarga. Mana kena belajar pantas, fast track, dan mesti by objektif dalam masak. Contoh. Okey, kalau kita tengok dalam aspek sains dan teknologi. Sains teknologi pertanian. Macam mana teknologi pertanian? Hari ini kita tengok, kalau dulu padi ditanam setahun sekali, sekarang padi setahun 2 kali. Mungkin akan datang dengan teknologi terkini, mungkin setahun 4 kali. Tak payah import dah daripada Thailand, kita boleh tanam sendiri. Masalahnya dalam masyarakat kita semuanya tanah padi telah dibuat tanah perumahan, buat rumah, kan? Itu dah tak ada. Kita tengok di Negeri Sembilan banyak tanah-tanah pun dah tak tanam padi dah. Tak, teknologi alam bina. Macam mana membuat rumah yang dibina dengan teknologi hari ini. Maksudnya pembinaan teknologi pembinaan. Hari ini Malaysia membuat bangunan pencakar langit tertinggi di Malaysia. Orang akan datang PMB berapa, kan? TRX. Ini teknologi alam bina. Teknologi tekstil dan warna. Macam mana buat baju, kain kapas, macam mana baju yang kita pakai tak payah air. Ada tak baju tak payah air? Maknanya ini tekstil teknologi. Dan macam mana dalam aspek ukuran timbangan sugatan, semua ini menunjukkan kepada sains dan teknologi. Jadi saya rasa